Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Innal hamdalillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin ala umurid dunya waddin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته أجمعين إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أجرنا من النار. اللهم آمين. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم. Bahagia sahibul fadilah, Tuan Imam, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, alim ulama, ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin muslimat, mudah-mudahan insya-Allah semuanya kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, banyak-banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebab Allah pertemukan kita pada malam ni. Allah pertemukan kita pada malam ni, tuan-tuan, dalam keadaan kesihatan yang baik. Alhamdulillah. Kesihatan yang baik setelah kita cuti bulan 3, bulan 4, 5, 6, 7, 8 hampir. Cuti sungguh 6 bulan. Bulan 8 baru jumpa pula. Allahu Akbar. Apa yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala menuntut kita sebagai hambanya Allah, menuntut kita sebagai hambanya Allah untuk kita fikir, untuk kita fikir. Jangan jadi manusia yang tidak lagi mampu untuk melihat segala takdir Allah Subhanahu wa ta'ala ini sebagai satu peringatan dari Allah kepada hambanya Allah. Hatu kena boh dalam kepala. Tak pernah kita fikir. Majirahim no? Ada tak kita fikir ni dalam masjid ni duk kena tok saf, duk sedepa seorang? Pernah jumpa ke malam Rahim? Tak pernah jumpa. Tak pernah jumpa semua hidup kita. Mana? Ni tak apa lagi dah. Tak pangkah ada setengah masjid dia pangkah. Ingatkan kertas undi dia pangkah. Dalam masjid pun pangkah. Kita tak apa, tak berpangkah. Ni tempat tak boleh dia pangkah. Tak boleh pangkah. Tak ada undi pangkah dah. Allahu Akbar. Tak ada siapa fikir. Yang jadi tu imam pun kadang-kadang terbit ayat mata pasal tak ada lagi lah. Kadang-kadang tersasul. Dia sebut apa? Rapatkan saf. Dia kata nak rapat, gimana tu imam cari masuk balai. Allahu Akbar.
sekadar boleh betulkan saf, rapatkan saf, tak boleh dah. Kita rindu saat di mana kita bertuh bau dengan kawan kita ketika takbir itu. Ketika kita angkat takbir Allahu Akbar, kita lawan bertuh bau dengan kawan, kita rindu saat macam tu. Allahu Akbar. Yang kita mengaji dulu-dulu ni rapatkan saf duk jauh, iblis duk tengah, mayang tak khusyuk. Hala semeta seorang, subhanallah. Afalam takunu taqilun. Tak mau fikir lagi kah? Mana pernah kita fikir lagu ni? Ni kira boleh dah sikit mai. Oi, hari tu ni Allah masuk dalam WhatsApp ni marah. Mangku Ayun punya kerajaan patut kena mai rumah Allah. Bila jadi musibah ni kena kerap mai rumah Allah, kena doa minta ke Allah, marah dalam WhatsApp. Dah aku bukan tak mau pergi semayang, tapi tak kena giliak aku. Pasal kena giliak. Tempat saya ada pantak WhatsApp. Tapi kita gagah belaga bukan apa ketegak nak pergi ni tak minggu lagi kita pergi. Pasal takkan orang nak halang kita. Ustaz, nama ustaz tak ada, awak tak boleh mayang ke? Tak apalah ustaz masuk lah. Hak mula-mula tu 12 orang. Hak mula-mula waktu 12 orang pergi masjid ni. Kita bukan itu kuasa masjid, tapi orang tengok kita depa malu Allah lah. Takkan tak pergi masuk. Marah. Oi, Bangku Ayun punya kerajaan tak bagi. Lah orang buka. Haram tak mai pun. Hak marah tu. Tengok balik cek WhatsApp marah tu, dia tak mai pun. Hari tu ni awal lebih kurang 40 orang dia nakkan duduk tang tu. Kan, seorang cek nama, seorang tembak kepala. Ada hari saya rajin sikit, saya pergi tembak kepala. Mana pernah rasa lagu tu. Tidak pergi tengok doktor ni ada tembak kepala. Ni kita pun tembak kepala. Tengok nama, dia kata ustaz tengok ni. Hak kita panggil tak mai pun. Hak duk beratok tu bukan ada nama. Hak tak ada nama duk sebelah. Sagi kalau orang azan ada ruang kosong, tak ada nama masuk baitera tu. Sama orang azan pintu tutup, mana pernah ada macam tu. Allahu Akbar. Allah jadikan semua ni untuk kita fikir. Untuk kita banyakkan lagi tunduk sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Persembahkan ketakutan kita kepada Allah. Sembahkan takut, bukan pasal takut nak mati. Pelik ni hati ni. Sakit bukan kita takut, tapi SOP dia tu yang kita takut. Apa mana? Kita kencing manis, kita darah tinggi. Mau kalau duduk di hospital, kadang-kadang bini boleh main teman lagi, walaupun saat dia kerja, saat dia main. Sakit datang ni boleh teman. Tak apalah kita hak tua ni tak kalut. Anak kita hak kecil, hak dia jam 3, jam 4, jam 1, jam 2. Bayangkan tengok tuan-tuan, anak kita dijangkiti na'udzubillah min zalik, anak orang lain, anak Korea, bukan anak kita. Dia dijangkiti di hospital, teriak mana abah, mana mama, mana umi, mana baba. 14 hari dia duduk hospital, haram kita boleh pergi tengok. Kita boleh duduk ke di rumah tuan. Kotlah ketegak sangat. Kotlah kita ni bebal sangat, ketegak sangat, heran apa ustaz penyakit ni semua betul. Hang tu tak apa, tua meregon lah. Lama tak dengar bahasa tua meregon. Hang tu tak apa, tua dah. Anak hang yang duduk sekolah rendah, sekolah menengah kau gagah lah, dia reti sikit, sekolah rendah tu. Dia duduk sana, dia tanya, misi Umi tak mai ke? Misi Allahu Akbar. Kita kali pergi tengok. Melainkan gagah pergi duduk bagi jangkit kali nak minta katil sebelah anak saya. Tapi kan boleh pergi duduk rapat masing-masing aku Allahu Akbar. Mati pula tak ada mandi di hospital, balut bolam plastik. Adik-beradik boleh duduk kok jauh ya. Tanam datang tu kita duduk kok jauh. Siapa tak boleh pergi dekat. Allahu Akbar. Tak pernah berlaku gitu tuan. Had ni pun kalau duk ketegak lagi, kita duk tahu apa musibah pun kita pergi doa depan Kaabah. Di Multazamnya, di Hijr Ismailnya, di Raudahnya, tempat-tempat yang mustajab doa. Tapi Allah nak tunjuk kehebatan Allah. Tak ada satu kuasa dah yang boleh bantu melainkan Allah. Di Kaabah pun siapa pun tak boleh pergi doa. Pok sana pun duduk jauh, nak pergi rapat kat Kaabah pun tak boleh. Tak erti nak fikir ke. Tapi duduk boleh tiap pun pergi main masjid tu. Peka buka kan. Daripada dengar lah sikit-sikit. Nak boleh tiap pun hak kita juga. Gagah baca khutbah aja boleh balun sikit-sikit, ikut teks sikit pasal dia berketat sikit.
PKP ni baca khutbah, dia bagi syarat tu, imam kata dah, kalau boleh ikut tag sikit, ikut tag lah 2-3 baris, lepas itu hayun. Dan khutbah lah ramai sikit pun. Allahu Akbar. Muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Kita mai malam ni insya-Allah. Nah, apatah lagi minggu depan, hari Khamis no. Hari Khamis kita sambut awal Muharram insya-Allah. Minta bagi Allah panjang doa kita masuk tahun baru 1442 Hijriah. Hari ni apa bulan? 24, 25. Ha? Lebih kurang tu. Ustaz berlupa tambah kami. Salah kaku juga. Kita tak fikir asyik baiklah ustaz berlupa. Tak lupa. Hari Khamis Ma'al Hijrah. Oh ustaz, selalunya kami ni nak masuk Ma'al Hijrah kami buka buku Yasin. Cari apa? Cari doa awal tahun, cari doa akhir tahun. Pasal kalau tanya dia lupa pula dah. Malong. Kami ustaz ni Pak Long depan dia tak mau tanya Mak Long juga. Doa akhir tahun kita minta apa Malong? Buat surau kita rahir. Depa kata aurat bukan suruh menyanyi, mengaji. Ha Malong. Ambo terkejut kami Zau lah ni. Dalam doa awal tahun, akhir tahun kita minta apa? Ha? Lupa dah. Nak makbul lagu mana doa pun kita lupa. Cuba kita fikir agak-agak lah daripada tahun lepas masuk Muharram 1441 sampai hari ni, doa akhir tahun yang kita minta tu agak-agak Tuhan bagi tak? Setiap kali hijrah kita akan cakap benda ni, agak-agak Tuhan bagi tak yang kita minta doa akhir tahun tu? Mereka kata mana ada bid'ah, dalam bid'ah tak bid'ah pun lupa. Kita minta apa tuan-tuan? Dah kita duk minta selalu dah. Duk minta selalu, hari-hari kita minta. Allahumma ighfir li zunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hatullah. Kita minta ampun ke Allah. Insya-Allah hari Rabu ni lepas asar, kalaupun tak buka buku Yasin tu, kalaupun tak baca hak Arab tu, ambil hak Melayu pun tak apa. Bukan saja doa minta ampun, bukan saja doa taubat, tapi dalam intipati doa kita minta ampun ke Allah tu ada apa? Keluarkan dayak mata tuan-tuan dengan musibah yang telah Allah takdirkan ini sebagai peringatan kepada manusia. Minta ampun sungguh-sungguh pada Allah. Dalam doa tu dia kata apa? Aku sedar ya Allah. Dalam kita minta ampun, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku ya Allah. Ada dalam tu tuan-tuan ulama karang mengaku dengan Allah, merasai jiwa hamba mengaku dengan Allah. Mengaku apa? Kalaulah nak dikirakan amal ibadahku ya Allah, kalaulah nak kira dengan kelakuanku ya Allah, kalaulah nak kira dengan perangaiku ya Allah, tak layak aku mendapat keampunanmu ya Allah, tak layak. Tapi ya Allah, aku takut, ampunkanlah dosa-dosaku ya Allah. Walaupun aku tak layak mendapat keampunanmu ya Allah, walaupun dosaku tak layak dihapuskan ya Allah, aku sedar ya Allah, tapi ku pohon padamu ya Allah, ampunkan dosa-dosaku ya Allah. Engkau maha pengampun ya Allah. Kita sedar. Kan hal lagu Raihan kita duk nasyid dunia nak. Mana nampak segak Ustaz Mizan kita ni. Cernih lain macam. Muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hak nasyid Raihan tu apa nama? Hak ilah-ilah tulis Firdaus. Kan versi Raihan tu. Sedap. Wahai Tuhan, ku tak layak ke syurgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Masya Allah. Aku tak layak untuk syurgamu ya Allah. Tu terang tak minum yak San Jawa. Kalau minum yak San Jawa lagi sakan, pastikan beli yang original, jangan beli pasar malam. Nampak? Dah? Tak layak nak masuk syurga Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Tak layak nak masuk syurga Allah. Tapi ya Allah, aku sedang, ya Allah, aku tak mampu menahan azab api neraka-Mu ya Allah. Ampunkan dosa-dosaku ya Allah, terimalah taubatku ya Allah. Kan? Tonton balik dengar lagu Rehan, cari hak apa nama? Hak munajat taubat tu, hak versi Rehan sedap. Kan? Sambungan tu apa? Lupa-lupa ingat. Dosa-dosaku bagaikan pepasir di pantai, dengan rahmat-Mu ampunkan daku, oh Tuhanku. Cakap bab pasiak pantai kat orang Langkawi cukup clear. Orang Kuala Nerang dia tak tahu nama Kuala, tapi tak ada pantai pun. Nama je Kuala Nerang. Pantai Johor mana ada pantai. Orang Langkawi tahu. Dia kata apa? Dosaku umpama pepasir, umpama pantai apa nama? Pasiak di tepi pantai. Tak boleh nak kira dah. Tapi minta agar Allah ampunkan dosa kita, tuan-tuan. Persembahkan ketakutan kita kepada Allah. Takut ni. COVID-19 ni takut, bukan macam penyakit biasa. Macam saya kata tadi lah, kalau takdir kata ambulans tu main ambil, pakai baju robot tu dia ambil lah tu. Kalau takdir kata umur pendek, hatulah hari terakhir kita jumpa. Tak ada pasal kau nak balik, nak buka muka, walaupun kita mandi di hospital, kita kapan di hospital, balik rumah dia boleh buka muka lagi, pakai cium seorang sikit. Tak ada cium-cium dah. Tak ada nak cium dahi, tak ada nak tengok muka, tak ada. 14 hari lepas itulah kita tengok kali terakhir. Allahu Akbar. Persembahkan ketakutan kepada Allah. Umpama apa? Umpama dalam perang Ahzab, dalam perang Khandaq, bila mana risikan ejen perisik tentera Islam mai buat laporan kat Nabi, kata dalam perang Khandaq, perang Ahzab ni kompom dah kalah. Kompom atas retas dalam strategi peperangan tu, kompom kalah. Pasal Ahzab bersekutu. Orang kafir ni dia bergabung, bersekutu macam tentera bersekutu. Dia gabung habis, kepung Mekah, keliling kempung Madinah. Salman Al-Farisi Allah ilhamkan buat Khandaq, parit tu nama perang Khandaq. Dan bila kita pergi ziarah umrah, Allahu Akbar, sebut tu menitik yang mata takut, tuan-tuan. Kadang-kadang kat tangan, ya Allah, Engkau takdirkan musibah ini ya Allah. Adakah Engkau tidak lagi mengizinkan aku untuk berpijak di bumi anbiya ya Allah? Tidakkah Engkau izinkan aku untuk berdoa di hadapan Baitullahil Haram ya Allah? Kawan-kawan yang duk pergi kerap ni dia rasa, tuan-tuan, rasa aku tak boleh pergi dah ke Allahu Akbar. Tak boleh pergi dah ke Allah izin hari tu ni bulan 10, bulan 11, bulan 12, 2 kali, bulan 1, bulan 2, tiap bulan bawa orang pergi. Tentu tak boleh pergi 6 bulan dah rasa. Allahu Akbar. Awak ya Allah tak izinkan dah aku pergi. Aku nak berdoa di hadapan Kaabah-Mu ya Allah, hadapan Baitullahil Haram ya Allah, di maqam Nabi SAW, dalam raudhah ya Allah. Subhanallah. Muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Persembahkan ketakutan kita kepada Allah. Bila Habaq kata dalam perang Khandaq, perang Ahzab, Habaq kata kompom kalah, dia mai satu macam takut. Anak mempersembahkan ketakutan kepada ibu dia, isteri mempersembahkan ketakutan kepada suami dia, para suami mempersembahkan ketakutan terhadap Nabi SAW, dan Nabi mempersembahkan ketakutan umat Islam itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Persembahkan ketakutan kita kepada Allah. COVID-19 ni, tuan-tuan, patut kita buh dalam kepala, tak ada dah kuasa yang boleh tolong kita melainkan Allah. Tak ada dah. Terus duk carilah, nak tambah, melainkan kita cari Allah. Cari Allah, dekat dengan Allah, minta dengan Allah. Allah nak kita dekat dengan dia. Cuma hak ni nampak kasar sikit lah, Tuhan tegur. Hak cara lembut kau tegur tak makan, hak ni kau bagi kasar sikit. Sebab Allah nak kita dekat dengan dia. Tu je ya Allah nak. Allah bukan nak apa, nak kita dekat dengan dia. Dia nak bagi apa? Bagi syurga. Satu benda yang sangat mahal. Dia kena bayar dengan benda mahal. Oh, nak duk mewah kena mahal, nak duk first class kena mahal. Mana ada benda murah? Nak berjaya kena belajar, nak cerdik kena mengaji. Mana ada manusia cerdik tiba-tiba? Tak ada.
Muslimin muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah. Bila persembahkan ketakutan kepada Allah dengan ikhlas kerana Allah, sungguh-sungguh ni ke Allah, cek balik. Nah, kita patah balik, back to the basic, patah balik kepada asas. Solat kita macam mana? Time ni kita kena fikir ni. Atau itu alhamdulillah bila PKP hak mula-mula awal dulu ni. Hak PKP hak mula-mula ramai tak kerja. Waktu tu cari kita dengan Allah. Perbetul solat kita, cari ilmu solat kita, bagi mantap sungguh-sungguh. Tak apalah yang asas 13 perkara rukun tu, yang mana fi'linya, yang mana qaulinya, yang mana qalbinya, hak tu betul. Kemudian nak bawa solat kita, solat dalam, solat batiniyah, hakikat solat yang sebenar, menghadap Allah. Bukan nanti banyak kalau kita mengaji suratul Fatihah tu, banyak kitab tafsir ada sebut dalam kitab apa nama Zilalul Quran, Syekh Qutb ada sebut bila habis bab Fatihah, bila cerita bab suratul Fatihah, lah tu dia ada sebut dalam hadis qudsi bagaimana Nabi SAW menyebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah kata suratul Fatihah ni aku bahagikan pada dua. Dalam Fatihah yang kita duk baca dalam solat ni, aku bagi pada dua. Pertama untukku kata Allah, yang kedua untuk hamba-Ku kata Allah. Apa dia? Yang pertama bermula daripada ayat yang pertama sampai yang keempat. Kan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin, dekat tu 4 ayat. Nah, bila kita sebut Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Allah kata apa? Hamba-Ku memuji aku. Subhanallah. Kita puji Allah. Allah jawab, hamba-Ku memuji aku. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hamba-Ku menyanjungiku. Maliki yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Allah kata hamba-Ku mengagungkan aku. Kita baca daripada bismillah sampailah maliki yaumiddin, Allah jawab hamba-Ku memuji aku, hamba-Ku menyanjungi aku, hamba-Ku mengagungkan aku. Kemudian kita persembahkan apa yang kita nak. Semayang itu as-salah, antara makna dia dari segi bahasa dia apa? Ad-doa. Doa. Maka persembahkan setelah kita puji Allah, kita persembahkan pada Allah. Kita persembahkan pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepadamulah kami menyembah ya Allah, padamulah kami minta tolong ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tolonglah ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Apa dia? Siratal ladzina an'amta alaihim, yakni jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat pada mereka ya Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukanlah jalan orang yang Engkau murka, dan bukan pula jalan orang yang sesat. Allah kata apa? Untuk kamu apa yang kamu minta. Subhanallah. Kita duk baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yakni jalan orang-orang yang Engkau bagi nikmat, bukanlah jalan orang yang Engkau murka, dan bukan pula jalan orang yang sesat. Allah kata untuk kamu apa yang kamu minta. Subhanallah. Dia akan mai hakikat batin semayang yang sebenar-benarnya. Allahu akbar. Muslimin muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah. Taharahnya, penyuciannya, wuduknya, tempat salatnya, pakaian salat kita, subhanallah, semua tu membawa kepada kita benar-benar mempersembahkan, merasai jiwa hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tak, hak ni kenapa betul, kena repair dah. Masuk hijrah ni kena repair dah. Nak menghadap orang tertentu, pi pejabat pakai sikit punya segak ya Ahmad. Nak menghadap Allah, lebay pun penuh tak lalat. Kok ni tak nampak ke lah. Dulu lah dak, bagilah elok sikit. Nak menghadap Allah, adakah yang lebih hebat melainkan Allah?
Tak nampak. Ada boleh unit protokol izinkan kalau tuan-tuan nak pergi jumpa sultan, kata contoh nak terima pingat, dia jemput sekian-sekian untuk terima PJK, buat surat tu, pakai lebay penuh tik lalat, dia bagi masuk, dia hambat gitu ya. Bukan masalah tu nak habaq kata kemuliaan manusia, Allah bagi, tak apa tu protokol. Kalau ketiga belemah tak syok tu, baru nak habaq kata jumpa pemimpin, ni nak jumpa Allah, bajunya bagi segak, bagi tasaduk kira dengan Allah. Kita tak kira dengan Allah, Allah tak kira dengan kita. Tuan-tuan, kita minta Allah ampun dosa kita. Kemudian doa awal tahun, ni pun kena cek enggak tuan-tuan? Daripada kita masuk Muharram sampai Zulhijjah ni nak masuk Muharram pula, hak 3 perkara kita minta ke Allah tu Allah bagi dah agak-agak. Dapat dah lagi. Apa dia 3 perkara doa awal tahun? Hello? Tak dengar suara ke ni? 3 perkara yang kita minta doa awal tahun. Duk kira panjang umur. Pilah tak mana pun, masjid mana pun. Mereka jawab, ustaz minta panjang umur, minta murah rezeki, minta apa nama tu? Panjang umur, murah rezeki. Itu gimana? Matilah iman. Tu cerita Piramli. 40 penyamun. Ambil mati pun senyum. Matilah iman. Kan Alibaba punya lapuk kena tikam, penyamun tikam. Panjang umur, murah rezeki, matilah iman, ditetapkan iman. Tu doa nisfu Sya'ban. Dah tak salah minta lah nak apa pun. Bukan kita nak tetapkan doa dak tak habaq tu minta apa pun boleh minta awal tu minta nak minta apa pun. Tapi hak kita duk baca kita minta 3. Hak tu ni minta dengan penuh penghayatan. Asasnya 3 perkara ni yang kita nak. Yang kita nak bawa hidup kita sepanjang tahun, asas ada 3 ni. Apa dia? Yang pertama, minta Allah jauh kita daripada gangguan iblis setan dan kuncu-kuncunya. Iblis setan dan kuncu-kuncunya. Hak ni yang duk jadi tak tahu hala macam-macam ni. Hak jadi macam-macam ke hak ni. Kan? Pasal apa dia boleh kuasai kita sedangkan kita khalifah? Ustaz Mizan tolong jawab abang tu. Kan dulu buku apa Tamar Jalis ke apa, Selangkah ke Alam Jin. Kaji enggak baca takut nak pergi zaman tak wani jatuh teman. Cik-cik dululah teman sekolah. Nak baca tapi takut. Pasal apa hantu setan iblis ni boleh kuasai manusia sedangkan manusia tu khalifah? Cuba jawab tak? Pasal pelik tu. Kita khalifah. Pasal kita tak tahu kata kita khalifah. Kita tak buat kerja kata kita khalifah. Tapi walaupun hebat kita khalifah, iblis tu lebih hebat. Dia hebat lagi. Dan ni bukan kata reka. Azazil, dia ni tok guru segala malaikat. Dia duk mengajar ni, malaikat-malaikat duk mengaji ke dia. Dia tahu perangai kelaku kelayak manusia dan dia minta ke Allah. Dia minta Allah, Allah bagi. Dia minta 2 perkara ke Allah. Satu, nak sesat anak cucu tu ada, Allah bagi. Allah kata sila. Illa, melainkan orang yang mukhlisin lahuddin, orang yang ikhlas pada jalan agama dia. Mayang tak tinggal kerana Allah walaupun ada ujian bagi dia. Yang kedua dia kata apa? Dia minta satu, umur panjang sampailah pada hari yang dimaklum hari kiamat. Tuhan bagi ke dia. Iblis setan ni cukup panjang umur, kemudian dia kenal manusia, dia boleh sesatkan manusia. Kes tu je. Ngaji ni, ustaz balik menahala, tapi kadang-kadang Allahu Akbar 7 hari menyintaimu 2. Apa? Mak Leha. Saya pun tak tengok, tapi WhatsApp kan ada WhatsApp hak baru-baru ni, hak budak kecil tu, hak marah pak dia. Tengok tak? Bang tengok tak? Hak WhatsApp dia pun hak apa nama dipanggil kapak dia, jangan cerita yang mak tengok kan, cerita ibu cerita yang ibu tengok, cerita apa tu yang ibu suka tu, cerita apa 7 hari menyintai ya bapak dia, suami dia pukul dia berdarah. Abah jangan macam tu, jangan pukul, cakap elok-elok dengan anak. Dia bertanya itu, apakah, tanya pula saya, apakah kesimpulannya dalam grup? Orang jawablah, budaklah cerdik. Dia jawab macam-macam ni, budaklah cerdik, budaklah hebat, di luar jangka pemikiran luar kotak. Saya jawab mudah, apa dia? Kesimpulannya ialah mak dengan anak dua-dua memang maghrib lambat.
Bukan tak mayang maghrib, saya tak kata tak mayang maghrib nah. Tak mayang maghrib lambat. Contoh tu pukul 7 lah. Sampai pukul 8. Lepas tu hampa mayang maghrib pukul apa? Faham? Mayang maghrib pukul apa? Haji ya. Menantu kita duk tengok, bukan menantu Haji ya Korea tu. Menantu kita duk tengok, nak buat orang cerita tu bukan budak dia tak marah nak rakam TV3 tengok marah-marah lah. Bola pukul lain. Kita pun syok daripada cerita ni naik karan kan nak tengok, tapi nak tengok time maghrib, nak tengok pergi mengajar di masjid. Pesan ke anak bini siap nak tengok bapa tak marah nah, tapi sembahyang maghrib dulu. Sembahyang maghrib boleh ke sembahyang maghrib dulu? Adik lagi start adik abang mama nah. Mama pun Allahu Akbar. Umi start dah. Nak sembahyang sempurna tuan-tuan. Hang bola pukul 9. Aku boleh tolong tumpang tengok. Ni dak rancangan agama, dikir zikir. Rancangan saya di TV je lah tu, dikir zikir. Tak kira lah Scotland ke Turki ke mana ke. Pukul 10 malam. Rancangan agama apa tak pukul 10.30. Penin buat ni. Balik kita minta tengok tidur. Dah bukan nak marah tak marah, tegur, nasihat, kan marah tak marah. Kan? Dah bukan tak pergi tengok malung. Tengok dah malung. Malung tengok dah. Kalau tengok kami tak main masjid lah. Dah tak apa tengok lah. Tapi awak dalam kubur esok malaikat tanya, siapakah yang memegang watak suami dalam 7 hari menyintaimu? Dia tak tanya. Kan? Semua cerita tu pukul 7. Cerita hak novel. Orang perempuan cukup suka. Puak jantan ni dia korang ni. Orang perempuan ni siap duduk depan TV. Jahat lah Malihah ni. Jahat lah. La ilaha illallah. Kita minta jauh daripada gangguan iblis, syaitan. Yang kedua, minta Allah jaga kita daripada godaan hawa nafsu yang selama ni bermaharaja lela. Satu je. Kalau tak iblis tak ada pun bulan puasa. Iblis syaitan kena ikat, tapi geng pelasih hitam duk ada juga. Tu Allah tunjuklah tu, bukan saya nak marah. Siva Gangga tu one of the kedai mamak yang buka bulan puasa tu. Allah bagi, ambil. Pintu depan tutup, pintu belakang itu padam, potong rakaman. Kan? Dah tu salah satu kedai. Allah tunjuk sekali jahanam habis lerak. Kita tak ada atap dosa ni pun. Kampung Ulu Padang Sanai habis dekat-dekat tak jauh dari tempat saya. Kita pun seriau. Kan nak main Langkawi ni fikir 3 kali. Sungai Mulu masjid ni nak ada orang tak? Pasal apa? Pasal Ustaz Suhaimi main pada Kuala Nerang. Dia kata red zone. Siapa kata pula dah. Kan? Kita pun pakai topeng takut orang lari, tapi orang tak tahu kalau chop di day ni Ustaz Suhaimi Kuala Nerang lain. Tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Minta jauh daripada setan, minta jauh daripada godaan hawa nafsu. Dan nombor 3, hak nombor 1 ni insya-Allah kita dapat. Hak nombor 2 ni insya-Allah kita dapat. Boleh main masjid ni, boleh main mengaji ni, boleh main berjamaah ni, makna kata setan pun kalah dah, nafsu pun kalah dah. Tapi hak nombor 3 ni, Allahu Akbar. Tak tahulah tuan-tuan dapat, tapi kalau saya pun saya rasa tak dapat lagi. Apa dia? Merasai lazat dalam ibadah. Minta ringan kaki tangan kita ringan buat kebajikan, kaki kita ringan buat kebajikan. Kita rasa lazat, seronok, minta Allah bawa diri kita untuk merasai kebaikan apa yang kita buat tu, kebajikan yang kita buat sebagai benda yang lazat. Ishno, kalau kita semayang ni macam nak pergi makan siakak apa lemon apa steam lemon tu, meleleh yak liok bila dengar siakak steam lemon. Contoh semayang duk nampak macam ikan siakak buat steam lemon tu, subhanallah. Steam halia, tambah sikit lagi steam lemon halia. Nak kata tanpa ni tak ada semayang Allahu Akbar, tahu bagi salam dah. La ilaha illallah. Sebab tak ada lazat, Allah tak bagi. Tapi kalau dapatlah Allah campurkan, subhanallah. Saya bukan nak kata kat tuan-tuan, tapi kita sama-sama, saya dan tuan-tuan, hak nombor 3 ni kita ambil berat sungguh. Contoh bila kita ambil ayat semayang, nama itu rafa'al sasqailah ta'ala, semua kita basuh muka. Apa salah minta ke Allah? Bila ayat kena muka tu, ya Allah, engkau pancarkanlah mukaku ini dengan cahaya keimanan, ya Allah.
Ya Allah, kau jadikanlah mukaku ini muka yang mudah tunduk sujud padamu, ya Allah. Ringan untuk melakukan kebajikan padamu, ya Allah. Kita basuh tangan, ya Allah. Jadikanlah tanganku ini, ya Allah, ringan untuk melaksanakan kebajikan, ya Allah, kebaikan padamu, ya Allah. Basuh kepala, ya Allah. Permudahkanlah, kuatkanlah ingatanku, ya Allah, untuk menghafaz kalammu, ya Allah, untuk menghafaz mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Basuh kaki, ya Allah. Ringankanlah kakiku ini, ya Allah, untuk melangkah ke rumahmu, ya Allah, untuk melaksanakan kebajikan, ya Allah. Bayangkan sehari 5 kali kita ambil mayang duk minta tu paling lekeh. Paling lekeh 5 kali tu tak kira hal lagi, yang mayat lah nuhat ni tak kira lagi. Setiap kali kita buat, kita buat. Lepas tu kita nak kalau boleh 1442 nanti hidup kita hidup dalam ibadah. Cuba belajar pelan-pelan. Kita semua ni, kita semua termasuk saya. Saya bukan nak betul tuan-tuan tak, tapi saya nak betul diri sendiri. Kalau boleh sentiasa dalam wudu, Allahu Akbar. Rahsia Bilal bin Rabah, hidup dia sentiasa dalam wudu, masya-Allah. Batal ambil mayang, batal ambil mayang. Muslimin muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita dah pernah sebut dulu, tapi nak sebut hari ini sebagai jalan untuk kita pegang sungguh-sungguh kekuatan hujrah dalam perkara ataupun asas untuk menjadikan 3 doa ni. Kita ingat nak menjadikan 3 doa jauh daripada setan, jauh daripada gangguan hawa nafsu, minta Allah bimbing kita merasai ibadah tu lazat. Syekh Abdul Karim Zaidan selalu saya sebut dalam kitab dia Usul Da'wah, selalu tanya diri kita 3 soalan. Peringat diri kita, peringat isteri kita, peringat anak-anak kita, peringat kawan-kawan kita. Biarlah jadikan nota, tak apa. Syekh Abdul Karim Zaidan dalam kitab dia Usul Da'wah, dia kata nak memantapkan diri kita merasai jiwa hamba. Kalau Khalid tanya 3 benda ni: siapa, kenapa, ke mana. Siapa, kenapa, ke mana. 1S 2K. Siapa, kenapa, ke mana. Siapa apa? Man ana. Who am I? Siapa aku? Khalid sikit tanya, hang tu siapa? Hang hebat teramana sangat, hang pengarah urusan, hang CEO, hang wakil rakyat, hang menteri besar, hang perdana menteri, hang siapa pun, hang tu siapa? Tanya dalam diri, man ana, aku siapa? Hang tak sadut sembang lah, hang paku, bukan setakat paku, sepana atas bau pun, pelaya atas bau pun, hang tu hamba. Kita hamba. Apa hamba? Bila sebut kata hamba, we are nothing, no value, tak ada nilai pun. Yang ada nilai kita, Allah kata apa? Kita dah mengaji hari tu kelebihan-kelebihan taqwa dalam nasaih ad-diniyah ni yang kita belajar ni tuan-tuan, yang kita guna kitab rujukan kita ni. Allah kata dah, inna akramakum indallahi atqakum, yang membezakan, yang memuliakan di antara sesama-sama kamu ni, orang yang paling mulia kata Allah, sesungguhnya di antara kamu orang yang paling mulia di sisi aku, kata Allah, bukan kerana rupa, bukan kerana pangkat, bukan kerana harta benda, tapi kerana takwa kepada Allah. Pasal kalau tanya balik lupa, tak apa, pertemuan akan datang kita ambil kitab ada baru kita bawa, baru kita baca balik. Hari ni kita sebut hijrah dulu. Tapi kalau tanya balik hak kita mengaji dah, takwa ni ada apa perkara? Hak disebutkan oleh pengarang kitab kita ni Syekh Imam Habib Abdullah Haddad, takwa ni ada berapa perkara? Muka surat 16, takwa ni ada 4. Takwa ni ada 4. Apa dia? Buat apa yang Tuhan suruh, zahir batin, depan orang kita buat, belakang orang pun kita buat. 2, tinggal apa yang Tuhan larang, zahir batin, depan orang pun kita tak buat, belakang orang pun tak buat, sebab ingat Allah. Yang ketiga, merasai keagungan, kebesaran ni hak Allah, segala apa yang buat ni semua Allah, hatta musibah yang Allah bagi kat kita yang amat berat, satu dunia sampai Mekah pun tak boleh masuk. Yang ni pun balik kepada kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan yang keempat, takut kepada Allah. Buat apa yang Tuhan suruh zahir batin, tinggal apa yang Tuhan larang zahir batin, merasai keagungan kebesaran mutlak milik Allah. Dan yang keempat, takut akan Allah, takut kepada Allah. Kan kita sebut dah hari itu, takut ni apa dia? Ada setengah ulama pendapat takut ni pada 3 perkara. Takut ni masuk gelap. Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf, ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf, ya amanal khaifin najjinna mimma nakhaf. Wahai Allah yang memiliki akan ketakutan, amankanlah kami daripada ketakutan, selamatkanlah kami dari ketakutan, sejahterakanlah kami, berilah kami kejayaan akan ketakutan. Takut tu apa? Gelap. Gelap apa? Ada 3 keadaan. Pertama, bimbang. Allah gelapkan kita di dunia, tak nampak lagi kebenaran. Bimbang, Allah gelapkan hati kita. Khatamallahu ala qulubihim, Allah gelapkan hati kita. Allah, na'udzubillah min zalik. Yang kedua, bimbang, Allah gelapkan kita di barzakh. Bimbang, Allah gelapkan kita di barzakh. Apatah lagi yang ketiga, bimbang, Allah gelapkan kita di mahsyar. Subhanallah, na'udzubillah min zalik. 3 keadaan ketakutan, kegelapan. Bimbang, Allah gelap kita di dunia, hati kita digelapkan Allah. Bimbang, Allah gelapkan kerana gelap di dunia, maka gelaplah di barzah. Kerana gelap di barzah, maka gelaplah di mahsyar. Na'udzubillah min zalik. Kemudian kita mengaji lagi muka surat 17. Ni semua jalan dia ni, nak bina kepada 3 perkara ni. Jauh pada setan, jauh hawa nafsu, lazat ibadah. Masuk dalam kepala 1442 ni, selain daripada 4 perkara yang aku sebut tadi, yang kubuh dalam hati tadi, nak memahamkan, menerangkan akan haqqa tuqatih. Kan kita bahas bab takwa ni ayat Ali Imran, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Sebelum kita masuk wala tamutunna illa wa antum muslimun, insya-Allah pertemuan akan datang. Haqqa tuqatih, yang kata sebenar-benar takwa ni apa dia? 3 perkara. Buh lang kepala, hatu ada dalam kitab kita muka surat 17. Menerangkan akan haqqa tuqatih, menerangkan akan sebenar-benar takwa tu 3 perkara. Apa dia? Pertamanya, Allah itu wajib kita taat, tak boleh kita maksiat sepanjang masa. There is no excuse. Boleh teratur. Ingat lekeh ustaz kau nerang. Dok tak today. Kan saya pernah cerita lah mana. Tak today itulah masalah kena kecoh. Masalah itu tanya dia, can you please tell me the way to the Mutiara Pedulik Resort? Nak pergi Pedulik, dia habaq aku tak today. Tak tahu. Hang kata menentang apa, aku tak today. Masalah tu kata, oh okay, thank you. Dia masuk larita, dia habaq kat bini dia, sorry we cannot go. Why? It's too far. How far? Take 2 days. Padahal kan kau nerang nak pergi Mutiara Pedulik tu setengah jam ya. Dia kata tak boleh, kita tak boleh pergi 2 hari nak pergi Pedulik. Lah patah balik ambil ferry main Langkawi. Untung orang Langkawi juga. Muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Wajib kita taat, tak boleh maksiat. 1. Yang kedua, wajib kita syukur, tak boleh kita kufur. Apa tahu Allah bagi ujian sampai terani sampai masjid tak boleh pergi, tu pasal hang, bukan pasal Allah. Allah kata apa? Berlakunya kerosakan di muka bumi, zaharul fasad fi barri wal bahr, berlaku kerosakan di muka bumi, di daratan dan di lautan, bima kasabat aydin nas, disebabkan tangan-tangan manusia itu sendiri. Pasal hampa lah, maka hampa terimalah musibah. Tapi musibah ni Allah nak kita faham, Allah nak kita sedar. Nah, baik. Wajib taat, tak boleh maksiat. Wajib syukur, tak boleh kufur. Dan yang ketiga, wajib ingat, tak boleh lupa. Sikit lagi. Boleh Rahman? Belah darat tak apalah. Dia kata si kuliah PKP ni takat bunyi locengnya. Sikit lagi lah, dalam bulan. Muslimin muslimat, nak perhabis Syekh Abdul Karim Zaidan tadi ya. Baik, tadi Syekh Abdul Karim Zaidan kata tanya 3 perkara. Yang pertama, siapa aku? Yang kedua, walimadza ji'ta, untuk apa? Yang kata kenapa tadi ni, untuk apa aku diciptakan Allah?
wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, kata Allah, tidak kami ciptakan golongan jin dan manusia melainkan untuk tunduk sujud kepada Allah. Sedar diri bila kata hang tu hamba Allah, raja hang buat tanggungjawab hak Allah, Allah bagi hak hang sebagai makhluk. Allahu akbar. Betul kita keluar air mata sebab kita mengadu ke Allah, tak ada dah kuasa lain ya Allah melainkan kuasa-Mu ya Allah. Kami rindukan suasana dulu ya Allah, dalam boleh rapat saf kami rindukan ya Allah nak menziarahi Baitullahil Haram. Nak hanu nak kena patuh, ialah SOP ni menyelamatkan kita. Khutbah ni tajuk SOP you know. Akhlak patuh. Yang jadi kluster Siva Gangga yang habis satu Kedah, satu Malaysia dan Kelang Kabut ni pasal apa? Pasal ketegak orang suruh pakai gelang pink tu. Kita pakai gelang pink ni tuan-tuan, mahal pada gelang mah lagi man. Betul tak? Tuan-tuan percaya tak pasal apa mahal pada gelang mah? Mahal lagi. Gelang mai kalau kita bawa pergi pajak gadai, tokek panggil masuk, mai hang bawa gelang pin ni, tokek pajak gadai tutup kedai tak berani tengok. Tokek pajak gadai pun tak sanggup beli gelang pin ni, tu yang kata mahal. Kalau gelang mai dia mai dia panggil lagi, dia untung. Dah pakai tu duduk di rumah elok-elok 14 hari jaga elok-elok, dosa tuan. Kita bagi musibah kat orang pula dosa. Pakai bila memang lemah, kita pun lemah pakai binatang ni, peluh, dia jadi peluh. Kalau hak tebal sikit tu Allahu akbar, tak selesa. Tapi pakai bila sabak bila sat. Nah, kan daripada apa? Daripada WhatsApp. Tapi manusia ni main dengan duit depa tu no. Kan? Harga muka kita RM1,000, tak pakai RM1,000, dia beli penuh. RM1 sekupang apa satu tu. RM1. RM1 kan? Dia tak lebih dari RM1. RM1 satu pakai 2 kali tahu, takkan nak pakai seminggu datang tu. Pakai seminggu kita pensan pasal bau tak gigi. Kena pula pagi tu tak bergigi, nyawa kongkang bau sendiri dengan kita berjalan. Doktor cek pasal apa terlebih bau tak gigi. RM1 kita buang sehari pakai berapa kali? Pergi market balik buang. Anak pergi sekolah pakai satu, balik buang, takkan esok nak pakai satu juga. Tak apalah pakai bila saat ni nak uji kita. Hampa kira sangat baju pagoda tu lah hang sangkut sembilan lohak lagi main asak baju pagoda tu lah, esok lohak seminggu haram tak basuh, halah datang tu hari-hari kena tukar. Allahu akbar. Allah nak bagi kita fikir aja. Nah, walimadza jita, untuk apa kita diciptakan? Tunduk sujud pada Allah. Dan yang ketiga, wa ila ainal masir, kemana? Yang kata kemana tadi, kemana hala tuju kita nak pi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita mai dari Allah, kita akan balik kepada Allah. Itu destinasi kita. Kita mai daripada Allah, kita akan balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya-Allah tuan-tuan, baliklah pada Allah. Merasai jiwa hamba, persembahkan sungguh-sungguh. Carilah tempat-tempat mustajab doa. Setiap kali dalam salat mustajab doa, setiap kali lepas salat mustajab doa. Sujud, dalam sujud doa, sujud yang terakhir tu minta apa kita nak minta sebelum kita mangkit tahiyat akhir tu. Lepas subhanallah wa bihamdi tu minta, bacalah, nak minta ampun ke Allah kan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Baca surah Ibrahim ayat 41 tu, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Jangan lupa, kalau boleh hafal doa tu. Balik buka surah Ibrahim 41, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Jadikanlah hamba-Mu ini ya Allah, hamba yang cintakan salat, wa min dhurriyyati, dan zuriat keturunanku ya Allah, zuriat keturunan yang cintakan salat. Rabbana wa taqabbal doa, ya Allah terimalah doaku ini ya Allah, insya-Allah. Nah, insya-Allah tuan-tuan, pertemuan kita akan datang, kita akan lanjutkan lagi. Kita tengok dalam 1442 ni kita nak buat apa daripada kita mangkit tidur sampai kita tidur. Kita mula dengan apa, kemudian kita nak buat apa, insya-Allah. Saya sebut pasal saya semangat dengan tuan-tuan. Jadi bila saya sebut, saya juga peringat diri saya dan kita sama-sama amal insya-Allah. Nah, pertemuan akan datang tu. Ya, cukup takat tu dulu. Dan untuk kali ini yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk tu kelemahan kita sendiri. Kepada Allah jualah kita pohonkan taufik dan hidayah,
Mudah-mudahan insya-Allah Allah bimbing kita menjadi hamba-Nya Allah yang semakin hari semakin meningkat iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الشافي. بسم الله الكافي. بسم الله المعافي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم نعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.